Sekarang kita akan lihat pelarasan hasil dan belanja ataupun terakhir dan terdahulu. Menurut prinsip pemadanan ataupun asas akruan, hanya hasil dan belanja yang berlaku pada tahun semasa sahaja yang diambil kira semasa penyediaan penyata kewangan. Contohnya, insurans yang terlebih bayar untuk tahun depan tidak boleh diambil kira untuk menyediakan penyata kewangan pada tahun ini. Contoh lagi, sewa yang belum lagi diterima bagi tahun ini juga perlu diambil kira semasa menyediakan penyata kewangan. Nah, di sini wujud dua konsep penting dalam perakaunan, yaitu terakhir dan juga terdahulu. Fahami ini dulu. Hasil bermaksud wang terima. Kita terima wang, itulah hasil. Belanja bermaksud wang dibayar. Terakhir bermaksud kurang, terkurang. Terdahulu bermaksud lebih. Nah, kita cuba susun semula. Hasil wang terima kan. Kalau hasil terakhir, maksudnya wang terima kurang. Terkurang wang yang diterima. Belanja bermaksud wang bayar. Kalau belanja terdahulu, wang yang dibayar lebih. Hasil wang diterima. Hasil terdahulu, wang yang kita terima terlebih. Belanja wang bayar. Terakhir, belanja terakhir, wang bayar kurang. So begitulah tafsiran dia. Satu soalan lazim daripada pelajar, bagaimana untuk membezakan terakhir dan terdahulu itu aset ataupun liability semasa menyediakan kunci kira-kira. So di sini cukup bekalkan satu shortcut. Sebaik-baiknya pelajar menghafal dan mengingat shortcut ini sekiranya ragu-ragu untuk membezakan aset semasa atau liability semasa untuk kedua-dua terakhir dan terdahulu. Nah, kalau kita lihat di dalam raja ini, saya bahagikan kepada 4 petak, di mana AS ini merujuk kepada aset semasa, LS liability semasa. Jadi susunan dia senang saja. Kita mula dengan AS, AS, LS, AS, LS. Susunan dia tetap beginilah. Kemudian di atas, sebelah kiri saya tuliskan terakhir, sebelah kanan terdahulu. Jangan pula kita terbalikkan dua ini ya. Pastikan di sini terakhir, kemudian di kanan sini terdahulu. Di sebelah sini pula, di atas dia hasil, di bawah belanja. Yang ini pun jangan kita tukar tempat. Kalau tukar, cara kita analisis akan salah. Nah, bagaimana kita gunakan shortcut ini untuk membantu kita mengenal aset semasa ataupun liability semasa. Nah, kita mulakan dengan hasil terakhir. Kalau hasil, kita akan lihat di baris hasil yang garisan berwarna biru. Terakhir, satu lagi garisan di sini. So, kita dapat lihat hasil terakhir bertindih di AS. Jadi kita boleh simpulkan hasil terakhir adalah aset semasa. Kenapa begitu? Apakah rasional dia? Hasil yang terkurang diterima boleh dituntut kemudian daripada orang yang membayar. Dengan kata lain, kami tidak berhutang dengan orang lain. Selagi kami tidak berhutang, itulah aset semasa untuk kita. Itu cara orang kampung menghafal. Yang kedua, hasil terdahulu. So, sama juga garisan hasil terdahulu. Jadi didapati hasil terdahulu bertindih di LS. Jadi kesimpulan dia,
Hasil terdahulu adalah liability semasa dan rasional dia. Hasil yang terlebih terima perlu dikembalikan kepada orang yang membayar. Okey. Kita berhutang sebab kita perlu kembalikan wang orang kan. Jadi kami berhutang dengan orang lain. Itulah berhutang, itu maksudnya liability semasa. Yang ketiga, belanja terakru. Okey, garisan belanja terakru berhenti di LS. Belanja terakru adalah liability semasa. Rasional dia. Belanja yang terkurang bayar perlu dijelaskan kemudian. That's why kami berhutang dengan orang lain, dan itulah sebabnya belanja terakru adalah liability semasa. Dan yang terakhir, belanja terdahulu. Okey, garisan belanja terdahulu berhenti di AS. Jadi daripada raja, belanja terdahulu sama dengan aset semasa. Mengapa? Belanja yang terlebih bayar boleh dituntut daripada penerima kemudian. Kami tidak berhutang dengan orang lain. That's why itu bagi kita adalah aset sebab kita boleh tuntut wang lebihan kita. Nah, untuk bahagian pelarasan, baca soalan untuk kenal pasti iaitu terakru kah ataupun terdahulu. Itu the first step lah, kena fahami soalan. Dalam imbangan tugas, perkara pertama yang kita perlu buat ialah jika terakru, maksudnya terkurang kan. Kalau terkurang, pelarasan kita adalah buat tambah, campur. Jika terdahulu, maksud dia terlebih kan, jadi kita buat tolak untuk pelarasan. Jadi itu adalah yang pertama. Perkara kedua yang perlu dibuat ialah wujudkan item baru di imbangan tugas dan kemudian pindah ke KKK. Okey, pindahkan hasil terakru dan belanja terdahulu di bawah aset semasa, ataupun pindahkan hasil terdahulu dan belanja terakru di bawah liability semasa. Okey, so itu konsep yang perlu kita pegang semasa membuat pelarasan hasil dan belanja. Okey, cuba kita lihat beberapa contoh. Nah, di contoh pertama ini kita diberikan imbangan tugas, okey, dan kita diberikan item sewa. So kita anggap kita ada banyak item dan sewa ini hanya petikan daripada dia lah, hanya sebahagian daripada soalan. Jadi sewa bernilai 5,400. Maklumat tambahan, sewa terakru RM350. Okey, kita buat sedikit analisis. Bagi sewa di sebelah debit. So, untuk sewa ini 5,400 berada di sebelah debit. Debit itu bermaksud belanja. Okey, kalau dia berada di sebelah kredit, itu adalah hasil. Jadi sekarang dia berada di debit, dia adalah belanja. Sewa terakru, okey, sudah dibincangkan tadi, itu adalah belanja terakru dan dia merupakan liability semasa dalam KKK. Okey, jadi wujudkan sewa terakru di imbangan tugas sebagai item baru seperti ini. Okey, so sewa terakru 350 di sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit? Sebab sudah dibagi tahu dia adalah liability semasa. Selepas itu, terakru itu bermaksud terkurang, dan kalau terkurang, pelarasan dia adalah tambah di sewa. Okey, so perhatikan di sini asal dia 5,400, kita perlu tambah 350 kepada angka ini. Dia akan jadi inilah. Okey, nampak? 5,400 campur 350 sama dengan angka baru 5750. Jadi dalam exam nanti calon boleh potong terus nombor yang lama itu dan diganti dengan nombor yang baru. Okey. Jadi kenapa tambah? Sebab dia sudah bagi tahu terakru. Kalau terakru tambahlah. Okey. Jadi itu pelarasan
ataupun analisa untuk pelarasan contoh ini ya. Contoh 2. Oke. So kali ini kita diberikan sewa juga, tetapi dia duduk di sebelah kredit. Oke. Maklumat tambahan dia masih sama, sewa terakru 350. Oke. So kita coba lihat, bagi sewa di sebelah kredit itu bermaksud dia adalah hasil. Oke, itu adalah sewa diterima. Sewa terakru bermaksud hasil terakru. Oke, seperti sewa diterima kan, sekarang tadi sewa dibayar, sekarang sewa diterima. Dan ini bermaksud dia merupakan aset semasa dalam kunci kira-kira. Jadi perkara yang perlu kita buat sekarang, wujudkan sewa terakru di imbangan tugas sebagai item baru seperti begini. Oke, sewa terakru. So dalam case ini, sewa terakru di sini adalah di sebelah debit 350, sebab kita sudah bagi tahu dia merupakan aset semasa. Oke. Kemudian maksud terakru adalah kekurangan, jadi pelarasan dia kita buat tambah di sewa. Oke, so kita perlu tambah di sini. Oke, 5.400 tambah 350 sama dengan 5750. Oke. Sekiranya Anda rasa ragu-ragu, Anda boleh pause video ini pada bila-bila dan cuba tengok semula. Oke, tengok semula supaya lebih jelas. Contoh 3. Oke, sewa di sebelah debit 14600. Cuba lihat maklumat tambahan dia. Sewa bulanan ialah Rp1.200. Oke, ini agak baru. Dan kita ada satu andaian. Kita andaikan tempoh perakaunan adalah dari 1 Januari sehingga 31 Disember selama 1 tahun 12 bulan. Nah, bagi sewa di sebelah debit menunjukkan dia adalah belanja. Itu adalah sewa dibayar. Dan dari 1 Januari hingga 31 Disember itu bersamaan dengan 12 bulan. Sewa tahunan, sebab kita sediakan penyerta kewangan untuk 1 tahun. Jadi kita perlu kira 1 tahun itu sepatutnya berapa dibayar. So sewa tahunan sepatutnya 1.200 sebulan kan, kali dengan 12 bulan, sepatutnya kita bayar 14400. Itu yang sepatutnya kita bayar. Tapi kalau coba kita lihat di imbangan juga 14600, ini yang sudah kita bayar. Yang di bawah sini yang sepatutnya dibayar. So maksudnya kita terlebih bayar Rp200. Oke. So itu adalah sewa terdahulu. Terlebih kan, terlebih terdahulu itu adalah sama dengan belanja terdahulu, dan belanja terdahulu adalah aset semasa dalam kunci kira-kira. Okay, sebab kita boleh tuntut semula Rp200 itu sebab kita bayar lebih. Wujudkan sewa terdahulu di imbangan tugas sebagai item baru seperti begini. Dan juga kita boleh terus tolak. Kenapa tolak? Sebab terlebih. Terlebih maksudnya kita perlu adjust dengan tolak. So 14600 tolak 200, kita ambil nilai baru 14400. Dan wujudkan item baru sewa terdahulu sebagai 200. Jadi kenapa di debit? Sebab kita sudah cakap dia adalah aset semasa. Contoh 4. Sewa 14400 di sebelah debit. Maklumat tambahan. Sewa yang dibayar adalah untuk setahun bermula 1 Jun. Oke, ini jenis yang famous juga. Saya pasti pelajar pernah jumpa kan? Ini kan. Kita buat andaikan tempoh perakaunan antara dari 1 Januari sehingga 31 Disember. Oke, so analisa dia. Bagi sewa di sebelah debit bermaksud dia belanja. Oke, jadi dari 1 Jun. Oke, sebab kita punya tempoh perakaunan 1 Januari sampai 30 Disember kan. Jadi dari 1 Jun hingga 31 Disember adalah 7 bulan ya. Oke. So kenapa 1 Jun? Seperti sudah bagi tahu di soalan, tiap mula sewa itu adalah merangkumi 1 Jun sehingga 1 tahun
berikutnya kan. Jadi 1 Jun hingga 31 Disember. Kita hanya kira dari 1 Jun sehingga 31 Disember. Okey, dalam tahun yang sama. Okey, dan semasa kita mengira bulan, pastikan kita kira bermula dari Jun. So Jun, okey, 6 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 7 bulan. Okey, bukan 6 bulan. Ada pelajar dia silap kira, dia anggap dia 6 bulan, tapi bukan. Okey, itu adalah 7 bulan sebab termasuk Jun sendiri. Sewa tahun semasa sepatutnya, okey, kalau 7 bulan, okey, kalau kita lihat sekarang 14400, dia kata untuk setahun kan. Kalau setahun kita bahagi 12 bulan, satu bulan itu kita sepatutnya bayar 1200, dan kita hanya mau ambil kira 7 bulan sekarang. Jadi sepatutnya yang perlu dibayar 8400. Okey, tapi yang sudah dibayar ini 14400. Jadi bermaksud kita terlebih bayar sebanyak RM6,000. Okey, jadi sewa terdahulu, belanja terdahulu itu adalah aset semasa, dan wujudkan sewa terdahulu di imbangan tugas sebagai item baru seperti begini. Okey, sewa terdahulu ini item baru RM6,000. Kemudian sewa kita ambil 14400, ini yang sudah dibayar, tolak yang terlebih. So tinggal 8400, di mana ini merupakan jumlah sewa yang sepatutnya dibayar untuk tempoh 1 Jun sehingga 31 Desember.